Hadi. Ya, orang tahu saya saudagar nenas je. Itulah saudagar nenas. Jadi hari ni kena highlight nama. Tunjukkan kami kat atas. Itulah. Amboi. Pokok nenas. Pokok nenas. Ini nama dia nenas. Subhanallah. Itulah. Masya Allah. Nenas. Sekejap. Dia kata dia nak tunjuk. Kejap. Nanti kita tunggu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan sekalian, kami sedang berada di puncak tertinggi di Bangi. Ini puncak tertinggi. Bukit paling tinggi, puncak tertinggi di Bangi. Kita boleh nampak siapa orang Bangi kat sini? Subhanallah, kita boleh nampak suasana Bangi. Sana tu masjid apa tu? Yang kubah kuning tu? Masjid An-Nur. Tak. Main sebut. Yelah, siapa orang Bangi dia familiar lah dengan itu Ilim ke? Itu Ilim dekat biru tu Subhanallah. Belakang lagi. Jadi kita berada di puncak tertinggi di Bangi. Satu tempat yang sangat istimewa. Diusahakan oleh pasangan yang istimewa. Subhanallah. Sebab apa istimewa nanti anda pun sendiri akan kagum. Sebagaimana saya sendiri kagum dengan pasangan muda yang mengusahakan tanah yang dikatakan, maksudnya tanah ni tidak diusahakan. Ataupun istilahnya tanah yang terbiarlah, tanah yang tidak diusahakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya sedang berada di Agrofarm Ladang Saudagar Nenas, Agrofarm Sungai Merap, Kajang. Ladang Saudagar Nenas, Agrofarm Sungai Merap, Kajang. Subhanallah. Okey, jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum. Ya, Subhanallah. Masya Allah, yang diusahakan oleh Al-Fadhil Encik yang dihormati iaitu Encik Hadi bersama isteri, nama siapa tuan? Eliati. Subhanallah. Dua-dua adalah pasangan muda. Sebenarnya nanti kita akan temu ramah. Tapi tuan-puan sekalian, tuan-puan boleh nampak saya ni ada sebab kami datang. Kami nak belajar daripada Encik Hadi dengan tim beliau bagaimana tanah seluas 8 ekar ya tuan. 8 ekar yang dihidupkan. Lepas ni saya tak cakap dah, kita akan dengar Encik Hadi berkongsi. Tuan-puan sekalian, kita akan berjalan sehingga yang nampak depan tu hujung tu. Yang nampak ada khemah tu. Okey, jadi sama-sama kita akan berjalan. Saya pun akan melalui ni. Sebab di sana nanti kita akan buat secara live bagaimana nenas yang maksudnya kita panggil apa? Nenas dituai. Nenas dituai. Tuan-puan sekalian, saya sebenarnya tak percaya, saya tak tahu betul ke tak ke saya kena tipu. Ini katanya adalah spesi nenas. Betul? Saya pernah pergi kedai pokok, dia orang nak jual beratus ni. Itu 300 lebih. Saya tak jadi beli sampai hari ni. Subhanallah. Saya tanya semua harga ratus-ratus. Sama ni. Ini, semua ni spesies nenas. Encik Hadi. Semua spesies nenas ni. Okey, maksudnya Encik Hadi tanam ni memang dapat nenas ke memang dapat ni je? Maksudnya dia untuk nenas hiasan ni Ustazah. Oh, nenas hiasan. Kita panggil nenas hiasan ni. Kita panggil bromeliad Ustazah. Okay. Dia nenas yang berbunga, bukan nenas yang berbuah. Okey, subhanallah. Okey, jom. Encik suami, jom. Kita nak mulakan journey kita, perjalanan kita untuk pergi sampai sana. Sambil tu kita akan dengar daripada Encik Hadi. Okey, bismillah. Okey, hati-hati semua. Ui, Masya Allah. Okey, jadi kita nak tuan-puan boleh nampak ini katanya memang asal pada Kepandangan dan sekarang ni kita nak tengok siapakah orangnya. Dipersilakan Encik Hadi. Subhanallah, je. Mungkin Encik Hadi boleh kenalkan diri. Kan mungkin macam mana boleh terlibat dengan ni? Boleh ceritakan sikit bagaimana bermula, sebab tuan-puan sekalian, kepada siapa yang ingin belajar, kepada anak muda, kepada orang Islam terutamanya, kita memang kena belajar dah survival ni. Orang panggil kehidupan lestari. Kena belajar kalau makan tu, kalau selama ni semua beli kan, tapi belajar daripada kosong tu, daripada zero tu. Sama juga dengan binatang apa semua. Jadi silakan kepada Encik Hadi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah dan tim yang sudi datang ke tempat saya ni. Syukur Alhamdulillah lah. Tuhan memudahkan. So, saya sebenarnya, saya Hadi. Uh, Memang berasal, duduk di Sungai Merak lah. Tapi berasal daripada Melaka. Tapi kahwin dengan orang sini lah. So, menetap di sini. Dan saya telah memulakan tanaman nanas ni pada tahun 2018. Hampir 5 tahun. Tapi cita-cita saya untuk buat konsep agrotourism ni sejak tahun 2019. So dalam tempoh yang panjang tu saya kumpul duit lah. Saya kumpul duit, dan akhirnya Februari yang lepas, lebih kurang 3 bulan lepas, saya berjaya lah agrotourism ni dioperasi, mula beroperasi. So alhamdulillah sambutan masa saya buka hari Sabtu tu, satu hari tu agak biasa-biasa, tapi hari Ahad tu, hari kedua dah ramai sampai sekarang. Dan lebih ramai tu selepas puasa. Tempoh Ramadan tu saya tutup. So saya nampak permintaan tu sangat baik lah, sebab konsep yang saya bawa tu sangat selari dengan apa yang saya buat lah. Contohnya berkaitan dengan nenas. Semuanya segala-galanya berkaitan dengan nenas. So agrotourism saya semua berkaitan dengan nenas lah. Contohnya pokok-pokok bunga pun, pokok bunga berkaitan dengan nenas. Nenas hiasan. Lepas tu produk-produk nenas yang kita jual pun di kafe pun berkaitan dengan nenas. So konsep tu memang kena dengan apa yang saya bawa, dan selain tu view di tempat kafe saya ni sangat menarik lah. Memang sangat memujakan dengan kebesaran Allah, sebab pagi kita boleh nampak matahari terbit daripada depan kafe, sunrise. Betul sekalian. Sebenarnya kena tunjukkan kafe. Sebab dia orang tak, okey. Itu contoh kafe, tapi saya rasa dah. Bila dah kita pasal kafe, kena naik sekejap lah. Okay. Itu kemudian kot. Okey, jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya kita akan pergi ke bawah nenas. Yang tuan ni cerita, boleh saya pinjam je? Boleh. Okey. Saya sendiri sebenarnya tercari-cari istilah agrotourism. Sebab kalau dulu orang ingat menanam ni satu kerja kampung apa semua. Tetapi sekarang ni menanam ataupun pertanian dah boleh jadi tarikan pelancong. Jadi pelancong dalam negeri, saya rasa satu hari nanti tepat niat jadi pelancong, menarik perhatian pelancongan luar negeri. Jadi kita boleh tengok, ini kita tunjuk sikit baru, tuan-puan boleh nampak. Dalam tu kafe tu memang cantik, dalam pun cantik, luar pun cantik, dalam tu berekon. Kita boleh nampak, saya buat perasan ada tingkat atas lagi. Rupanya. Yelah, berangin dah boleh nampak pemandangan lebih tinggi. Ya, kalau pagi jangan bergaduh je kan. Tapi orang datang apa dah? Sebab maksudnya orang datang sebelum pukul 7, sebab daripada atas ni dikata nampak matahari naik, sunrise, lepas tu akan nampak suasana berkabus putih. Jadi ada rezeki tak boleh nampak awan kapet. Awan kapet. Sini boleh nampak awan kapet. Orang kata awan kapet, maksudnya awan berlapis-lapis. Awan kapet tu dia betul kapet, dia panjang macam tu dia. Dia selerak. Oh. Kita nampak dia satu deretan macam pemaris. Panjang tu. Kawasan tu hanya boleh nampak kawasan tanah tinggi. Kebetulan ni tinggi, kita nampak banjaran Titi Wangsa depan tu, kita boleh nampak lah. Saya ada ambil rakaman tu, tapi susah nak dapat lah. Okey. InsyaAllah satu hari. Okey, jom kita akan jalan. Sebagaimana kita cakap nak jalan tadi. Ustaz Mi, depan. Mari Ustaz. Macam Switzerland lah awak. Macam Switzerland. Ya kan, macam penergi. Okey. Apa ni, sambil tu kan, kita minta Ustaz Encik Hadi. Ni Encik Hadi kena bawa kita betul laluan ni. Jalan yang benar, Siratal Mustaqim lah. Bercabar sikit. Okey, tuan-puan sekalian, cuba zoom. Tengok nenas. Tengok. Tadi saya nampak ada yang kecil-kecil. Nampak ada anak nenas tadi. Mi sini. Cuba tengok comel kan. Walaupun besar tu, tapi dia punya, kita panggil apa ni? Daun. Daun nenas ni besarnya. Masya Allah. Okey. Kita minta sambil bercakap, kalau tak lelah lah Cik Adi cerita bagaimana boleh terfikir idea dan mungkin matlamat utama buat ladang nenas ni. Okey, silakan. Saya sebenarnya nak katakan mula buat nenas ni tak terfikir pun, sebab saya bukan dari background pertanian. Saya bukan dari background pertanian, Ustazah.
Tetapi sebenarnya saya ada satu zaman saya kejatuhan Ustazah. So Okey, kamu turun bawah dulu. Nanti jadi dia ada orang ha. dulu. So masa saya waktu saya jatuh dalam hidup saya tu, saya perbaiki diri saya dengan Tuhan Ustazah. Itu yang banyak orang tak tahu Ustazah. So Asalnya, asal saya nak sebenarnya poin kejayaan saya sebab tu. Saya perbaiki diri saya dengan Tuhan dulu lah. okey. So Tuhan bagi Sebelum saya, pertandingan ni, Encik buat apa? sebelum ni saya pernah sebagai penyewa awam, saya pernah buat bisnes lah. Saya pernah sampai ke puncak tu, saya ada buat silap kan. So Tuhan bagi saya peluang kedua Ustazah. So masa saya susah tu, ada seorang buah-buah ni kawan baik saya. Kawan baik kepada kepada dia bawa saya, Adi, jom saya bawa awak pergi mengadu dengan Allah dekat Mekah. So dia bawa saya ke sana dengan guna wang dia lah. Saya tak ada duit masa tu lah. So family bagi saya duit belanja lah. Saya pernah sampai jatuh macam tu lah. So saya, sebab tu bila saya kawan-kawan saya masa zaman PKP ni banyak yang tak ada kerja kan. Saya kata saya lebih teruk lah, saya kata. Saya pernah dalam tempoh setahun lebih saya murung kat rumah. Tapi saya murung tapi saya ke masjid. Itu yang saya macam tenang sikit lah. So bila saya mula daripada susah dah. Itu yang poin dia yang utama lah saya nak tekankan lah. Kalau katakan kita tak perbaiki diri kita dengan Tuhan, kita kena ujian ke, kita dah mula rezeki dah berlebih ke, kita ingat Tuhan lagi tak? Betul. So kita kalau kita jaga tu insya-Allah lah. Maksudnya kalau kita kecewa dengan ujian berat pun, Allah ganti yang lebih baik. Betul. Itu hanya saya tak boleh cerita sebab orang. Dia kena orang yang betul-betul faham dari konsep apa yang kita nak daripada Tuhan sebenarnya. Bukan kita berserah pada semuanya kepada dunia dengan manusia lah. Sebab contohnya kalau saya pun saya memang ada ujian berat apa saya berlaku, tapi saya reda dan saya cuba tahan, saya cuba sabar, dan saya nampak bila saya sampai saya dah tak tahan dah, Tuhan dah ganti dah. Itu yang saya rasa. So selalu saya rasa macam tu lah. Okey. Kalau saya boleh kupas sikit. Okey. Tuan-puan sekalian, kena kita dapat satu petang ni, poinnya kita jatuh macam mana, kita teruk macam mana, kalau tak nak pun bercakap dengan manusia, kita nak lari pada manusia, tetapi carilah rumah Allah. Walaupun macam tak nampak jalan lagi kan, walaupun masa tu kosong. Sebab apa? Bila kita tahu hakikat, bila kita susah kita kena cari Allah. Sebab ramai manusia susah cari manusia lagi. Susah pergi merayu dan menagih pada manusia. Walaupun maksudnya Cik pun tak nampak lagi apa yang Allah akan beri, tetapi terus kan pergi ulang alik, pergi semayang. Rupanya hasil daripada kesabaran tu, keredaan tu dengan takdir tu, Allah punyakan benda yang tak dijangka. Dan ini memberi inspirasi. Subhanallah, tuan-puan sekalian, nanti kita dengar daripada Encik Hadi. Jadi kita nak jalan ni, kamu duduk depan. Boleh agak-agak dapatlah kamu depan. Saya nak tunjuk sikit Ustaz. Kalau saya tengok yang sebelah sini, saya sebenarnya komersial untuk saya tanam MD2. Tapi saya tanam juga nenas lain supaya untuk apa ni, pembelajaran lah. Macam maksudnya orang datang dia boleh tengok, oh ni nenas keningau diamond macam ni, ciri-ciri dia. Nanti buah macam ni. Tu saya tanam yang plot ni semua nenas yang berbeza lah. So itu konsep agrotourism, ada pembelajaran di situ. Untuk education punya term di situ. Jadi esok kalau melawat sambil belajar, ni nanas Sarawak tu sama tunjuk. Keningau Sarawak. Masing-masing ada kelebihan sebenarnya. Masing-masing ada kelebihan. Cuma MD2 ni menang sebab tak lidah je. Itu kelebihan dia paling utama. Okay. Cuba kita dengar penjelasan kelebihan nenas MD tu. Tak lidas. Dia tak luka lidah lah. Dia sebabkan acid citric dia sangat rendah. Kalau banding nenas lain, acid citric agak tinggi. Bila tinggi tu yang lidas, luka kat lidah. Subhanallah. Kalau kat tengah tu nak ambil macam mana? Memang kena jalan lah. Sebab tu kalau ramai lah orang tanya kan, macam mana nak lalu kan, lepas tu dengan duri kan. Itulah cabaran petani. Mesti bercalanya. Sebab apa dia dulu. Masya Allah. Ada alat yang petik yang potong. Tak ada, semua manual. Susah nak ambil ni. Okey, antara persoalan bila kita ambil nanas, adakah dia punya daun kita cabut sekali? Masa ambil nanas, tak perlu. Kita ambil buah je lah. Sahaja. Ambil buah je, nanti lepas tu dia akan keluar benih pula. Oh, dia akan tumbuh lagi? Dia keluar, masa tak dia keluar benih. Dia tak keluar buah dah habis dah. Okey, Buah dah habis, lepas tu dia keluar benih. Saya tunjuk kat bawah tu, pokok yang dah habis. Ambil benih dia tu, kemudian kita tanam baru. Tanam tempat ladang baru. Tanam ladang baru. Sebab dia akan keluar benih lagi. Yang
So rugilah kita nak buang. Pokok lama pun. Berapa lama? Pokok lama, Daun-daun. pokok lama kita biarkan. Nanti dia selagi dia boleh keluar benih, selagi tu kita biarkan lagi. Untuk benih saja. Macam lah kalau contoh plot ni kan. Plot ni dah tak ada buah dah. Dah 5-4 bulan dah. Tak ada buah. 4-5 bulan. So dia akan keluar benih. Ni saya tunjuk benih. Ni benih. Ni benih. Oh, okey. Dia tak ada buah. Ni batang ni benih. Ni benih. Oh, nanti cabut benih. Cabut benih. Jadi ini kawasan yang pembenihan. pembenihan. Dalam biasa Tak keluar hasil dah. tak keluar hasil dah. Sehinggalah benih dah tak keluar. Sampai benih tak keluar. Biasa kita ambil tempoh 8 bulan paling kurang pun. Okey. Selepas harvest. Pendapatan tu untuk Ini je Ustazah saya jual atas RM2 Ustazah. Oh, Ini dua pokok dapat RM1. Itu dah saya petik banyak kali dah tu. Oh, ada orang Untung tak? Ada jual benda tu. Betul. Benda tu Kita jual. Saya jual kat atas Ustazah tengok. Itu saya top up tu pagi tadi tu. Oh, jadi kalau Saya dah habis dah pagi tadi top up. nak tanam, Tapi kalau beli banyak murah sikit lah. okey tak? Maksud saya, contohlah kita Hmm. tanam dekat rumah, Hmm. boleh ke? Boleh. Sebab tu saya letak jual kat situ. Lepas tu saya letak polybag. So saya beritahu boleh tanam polybag, boleh tanam pasu untuk landscape. Ni boleh tanam ni. Boleh. Lepas Untuk tu- landscape. Oh, untuk landscape. Untuk landscape Ustazah. Benih tu. Ah. Kalau kita tanam dalam ni, dapat hasil tak? Dapat hasil. Ada hasil nanti dia berbuah, keluar hasil lah. Ada yang dah berbuah tu depan tu. Oh, betul. Mari kita tunjuk contoh. Dia betul tak? Sebenarnya melalui pada buah tu. Ah, betul lah kan? suluk tu. Ya Allah, rupanya. Lama mana ni? Lama mana? Ya? Lama mana pokok ni? Rupanya baru tahu. Dia bertahan. Baru tahu apa. Kalau dah habis harvest, kalau bertahan masuk di benih 8 bulan paling kurang. So saya dalam tempoh paling kurang pun 5 bulan lagi boleh tahan. Dia kena keluar lagi. Okey, tuan-puan, saya sendiri baru tahu, saya rasa ramai baru tahu. Rupanya, tak apa dengar kan? Rupanya nenas boleh ditanam dalam pasu, nampak tak? Okey, membawa maksud kalau boleh Apilah tanam. rumah saya. Sekejap. Bermaksud, kalau boleh tanam dalam pasu, maksudnya apa pun tanah, asalkan tanah. Tengok tu. Cik jangan cerita, jangan umpat saya depan saya. Suami saya kata habis dalam rumah penuh. Penuh pokok tanah. Oh, tengok tu. Okey, tuan-puan sekalian, saya nak tanya pasal tanah. Sebab ada orang kata mungkin tanah tertentu je boleh tanam. Ya, Ustazah tak. Ni special nenas ni, dia agak lasak Ustazah. So apa-apa tanah pun boleh buat. Tu special nenas. Dia sangat lasak. Cuma kalau tanah tu lagi bagus, pokok tu lagi cantik lah. Tapi maksud saya, apa-apa tanah pun dia boleh survive. Dia pokok. Dia ni tanah lasak. Dia tanah lasak. Tapi walaupun tanah tu bagus macam mana pun, pemajaan kena ada. Medium tanah ni untuk memudahkan pokok tu dapat pemajaan. Kan, untuk the medium dia. Tapi dia perlukan pemajaan juga. Nenas ni kena siam hari-hari ke? Tak perlu. Tak boleh. Tak perlu. Okey. Pokok nenas ni kalau nak tahu dia antara spesies macam pokok kaktus. Kat daun tu simpan air. Masya Allah. So dia tak perlu nak siram banyak pun. Okay. So dia kita siram nanti sedut air dia simpan. Berapa lama sekali baja? Baja kalau dalam pasu 2 bulan sekali cukup dah. Satu sudu. Tak perlu kerap pun. Sangat senang jaga. Subhanallah. Okey, sekarang. Sebab kalau orang busy kan. Betul lah. Betul. Oh, tak ada masalah. Betul. Nak je kenakan saya. Sama pokok nenas hiasan bromeliad tu. Yang tadi yang cantik tu kan. Sangat senang jaga. Oh, Maksudnya kalau kita tak air kat celah kelopak dia, kita boleh tinggal. Kalau kita nak travel seminggu 2 minggu kita boleh tinggal. Siram? Sebab dia macam pokok nenas. Ya? Sekali setahun ke? Tak ada sekali setahun pun. Tak ada Ustaz. Tak boleh Ustaz. Maksudnya kena dia cukup dapat air hujan dengan embun pagi dah boleh dah. Okey, mungkin ramai yang tertanya, kenapa pilih nenas? Kenapa pilih nenas Ya, okey, kita nak lalu. Jangan memberikan yang ada. Okay, kalau katakan siapa kenapa pilih nenas, saya dulu saja antara yang mungkin kelebihan yang Allah bagi saya sebab saya buat marketing Ustaz. Masa susah tu, saya tak ada duit, saya ambil buah orang saya jual. Saya dapat duit, saya dapat untung, saya bayar duit buah tu, buah tak laku saya pulang balik. Dia tolong saya sendiri. So dalam masa sama saya belajar marketing sendiri. Dulu saya tak reti nak berusaha dengan orang nak jual. Bila kita dah jatuh,
Kita terpaksa tau. Semuanya terpaksa. Jadi dulu kita malu, jadi tak malu. Kita terpaksa sebab kita nak dapat duit. Nak survive untuk anak-anak kan. So kita terpaksa. So alhamdulillah waktu tu saya banyak tahu tentang hal marketing. Jadi kita ada marketing. Bila kita buat tanaman, kita tak susah nak jual. Masya Allah. Sebab tu saya buat nenas. Saya sebenarnya Ustazah tahu. Saya masa tempoh saya buat tanaman nenas tu, saya pernah try macam nak minta kerja lah balik dengan kerajaan. Saya dapat tawaran eksekutif LHDN. Saya dah pergi dah pejabat Temenggara. Tapi dalam tempoh waktu Temenggara tu, saya kata diri saya takkan saya kerja kerajaan balik tu. So umur saya pun dekat 40. So saya keluar balik. Saya mengadu kat Tuan kat Masjid Sabah Jaya tu. Alhamdulillah memang betul Tuan nak suruh saya buat nenas juga lah sekarang. Masya Allah. So dia cerita. Pasal yang wakaf, konsep wakaf. Saya wakaf saya. Okey. So kita cerita, kita tunjuk dulu macam Buah mana. tu. Buah. Okey boleh. Ujian pertama sebagai penalar. Ustazah, ini nenas kristal honey. Jenis kristal honey. Setiap mata dia boleh cobek-cobek, boleh kopek-kopek. Ni kita panggil macam tak, mata dia tu, setiap mata dia boleh kopek satu-satu. Pernah tengok kan? Ini jenis dia. Tak, dia special sikit lah. Dia kan nenas kan ada bulat petak tu kan. Kalau nenas ni petak tu kita boleh kopek satu macam ni lah. Macam ulah. Kata sama kita tu TV kita makan kopek makan. Belum besar lagi lah. Ada kat atas. Ni antara spesiesnya. Ada kat atas dah. Tak, yang ni saya tanam untuk education. So memang bukan tanam untuk komersial. So untuk tanam untuk tahu lah. So saya cerita macam ni lah. Kalau ada buah tu rezeki lah. Boleh rasa lah. Ni tak ada buah. Ada buah sikit. Kita boleh nampak daunnya yang subur. Jadi siapa yang nak macam ala-ala Hindustan bergolek-golek atas. Ni boleh lah Encik lah. Okey, boleh. Berdarah-darah lah. Ini jenis Mespine. Nenas Mespine. Antara jenis yang nenas. Antara yang susah nak dapat lah. Waalaikumsalam. Tu ada buah tu Mespine. Ini. Ini nenas Mespine. Encik Haji akan bawa kita untuk tunjuk tutorial Petik buah. Okey, jom. Kita nak petik buah. Kita. Bang. Okey. Daripada mana tu? Jordan. Mana dia boleh tahu kan? Saya macam ni Ustazah. Kalau Tuhan kata dah beri rezeki tu, saya tak minta dia datang je. Saya dapat alami banyak dapat saya. So saya tak sebab tu saya mengadu insya-Allah lah. Saya lebih percaya minta kat Allah daripada minta kat manusia. Maksudnya Tuan Puan memang kita. Kami tadi bila nak turun nampak tak ada 2 orang foreigner tu daripada Oman Jordan. Mungkin student, mungkin pekerja ke. Grab berhentikan dia pun jalan kaki. Padahal kafe ni baru buka dah tempoh 3 tahun. 3 bulan. Baru 3 bulan. So kafe atas tu baru 3 minggu sini. Ya itulah. Maksudnya dia bukan student, bukan apa. Maksudnya tempat ni dah jadi tarikan pelancong luar negara. Dan bagaimana dia search. Saya sendiri pun baru tahu kewujudan ladang ni. Tapi macam Encik Hadi cerita, bila kita dah ada satu titik yang menyebabkan kita ada satu hubungan istimewa dengan Allah, kita dah selalu berhubung dengan Allah, selalu meminta dengan Allah apa-apa, mengadu pada Allah, lagi jalan tu lagi terbuka luas. Macam Encik Hadi cerita, datang sini tak ada signboard. Subhanallah, signboard pun tak ada dan tak adalah di marketing tu macam bersungguh ke buat sponsor ke tak ada. Tetapi itu yang kita sebut seolah ayatnya marketing by Allah. Allah lah yang membuka. Ya, sila.
Saya bukan setakat, saya sekali saya buat sale, saya dah potong zakat siap-siap setiap hari. Saya ada tabung khas. Sebab saya buat macam tu, disiplin diri saya supaya saya tak berat nak bayar hujung tahun. Yang kedua, ni saya kongsi supaya Masa buat setiap hari. setiap hari. Masya Allah. Tanya buat saya. Ada orang buat Saya ada tabung dia. sekali, ada orang buat sebelah sekali, Tak. setiap hari. Saya setiap hari. Sebab saya disiplin diri saya supaya saya takut terambil. Lepas tu, yang kedua, ni saya bagi kongsi sikit lah. Saya memang ada buat share dengan Allah. Maksudnya, saya niat nak buat sesuatu. So, memang saya ada asing. Ya. Ah, Awal-awal lah saya. so saya ada rezeki ni. Tapi itu pulang saya lah. Sebenarnya saya ada tanah azam berapa persen saya nak khas untuk dia. Ya. So, itu memang khas untuk bahagian untuk Allah. Dan saya, nanti bila sampai masa, saya buat sesuatu lah. Bila dah banyak tu. Saya ada niat. Itulah. Okey. Macam Encik Hadi cerita, tanah ini adalah tanah wakaf. Tanah wakaf. Di bawah Majlis Agama. Dan Encik Hadi punya motivasi untuk akhirat tu jelas. Mungkin Encik Hadi boleh cerita sikit apa yang Encik Hadi cerita kat atas tadi. Okay. Sebenarnya untuk makluman lah, tanah ni tanah wakaf. Saya dah usahakan tanah wakaf ni hampir 10 ekar dah. 18 ekar. So, tapi tanah untuk agotizm ni 8 ekar. Sebenarnya niat saya buat usahakan tanah wakaf ni, sebelum ni saya usaha tanah bapak mentua lah. Kemudian saya kembang di tanah wakaf. Sebab saya ada buat peluang juga tanah-tanah lain. Tanah untuk di reserve sekolah, tanah TMB. Ya. So, tapi saya lebih suka pilih tanah wakaf ni. Sebab sebenarnya bila saya usaha tanah wakaf ni, memang niat kita nak untung. Kita nak untung, kita nak beri manfaat kepada orang lain. Kan, dengan kita kerja saya ada. Kerja dapat rezeki daripada apa yang saya usaha kat sini. Itu nombor 2, nombor 3, nombor 4 dah. Tapi sebenarnya niat saya yang pertama yang saya rasa puas untuk diri saya usahakan tanah wakaf ni, saya rasa saya dapat memberikan manfaat kepada yang pemberi wakaf. Itu yang niat yang paling penting lah. Sebab sedih lah saya kalau orang yang beri wakaf tanah tu tak diusahakan sampai bila-bila kan. So masih tak diusahakan dengan baik. So bayangkan apa yang saya usahakan di tanah wakaf ni, berapa ramai yang dapat manfaat, berapa ramai dapat ilmu kan. Selagi dia guna, lagi-lagi benih tu dikembang biak lagi daripada tanah ni. So manfaat tu tak dapat kepada pemberi wakaf. So saya sampai pernah terfikir jugalah. Katakan saya ditakdirkan saya pergi masuk ke taman-taman syurga insya-Allah dengan harapan saya nanti bila saya di alam sana, pemberi wakaf tu rasa macam jumpa saya lah. Sebab dia nak ucap terima kasih kat saya. Tu saya rasa lah. Saya rasa sangat rasa sangat gembira untuk pemberi wakaf lah. Itu sebenarnya lah bukan yang untuk nak kejar untung semata-mata lah. Tuan-puan sekalian, semua orang berniaga lagi buat kerja yang teruk macam ni, nak ada hak milik. Faham ya? Nak hak milik. Tanah beli sendiri, ini sendiri. Tetapi bila usahakan tanah wakaf, sampai bila pun tak boleh jadi hak milik kepada Encik Hadi. Maksudnya, kalaulah contoh majlis agama nak ambil semula, memang diambil lah dengan apa tanaman-tanaman ni. Sebab apa? Bagi Encik Hadi dan timnya, subhanallah, menghidupkan tanah wakaf bukan keuntungan dunia saja. Tapi yang paling utama keuntungan akhirat, dan insya-Allah pewakaf tanah ini satu hari insya-Allah di syurga ataupun di padang mahsyar akan berterima kasih kepada Encik Hadi dengan setinggi-tinggi ganjaran pahala, iaitu syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita nak tengok petik buah nanas. Sebelum kita tengok kafe yang sangat cantik dan istimewa. Masya Allah. Okey, boleh makan tak? Dia Allah, comelnya. Dia akan membesar tak ni? Oh, ini besar ni je. Sampai besar. Besar tu je. Okey, cerita macam tak puas hati. Nanas batu ni dia takkan besar, dia besar ni je. Besar ni je. Nanas batu ni special dia memang khasiat dia sangat bagus untuk orang Batu Karang. Cara nak buat dia, buah ni kita blend dengan kulit sekali. So ni so far tak pernah guna kuatsan racun lah. So memang organik lah. So kalau saya blend, sebab kulit ni pun khasiat sangat tinggi lah. Ada enzim bromelain. Kepala dia kita buang lah. Kepala buang lah. Kepala buang. Kita ambil ini yang isi ni dengan kulit ni. Kita blend. Sebab dia macam comel sangat. Kita rebus, lepas tu kita minum. Insya-Allah. Boleh? Nak ambil benih? Cuma dia agak tajam lah daun-daun dia. Orang nampak bila zoom macam besar. Tengok dengan tangan saya. Tengok dengan tangan saya. Memang kecil sangat. Dan katanya memang besar ni lah. Memang
Sampai kiamat lagi. Sampai kiamat. Dia jenis yang nenas ni dah. Jenis kena kecil. Namanya nenas batu. Nenas batu atau nenas ana. Oh, jadi mahal lah ni. Tak. Itu tak mahal. Itu macam setakat ni tak ada pun orang nak makan. Tapi lebih pada untuk perubatan Ustaz. Kalau nak makan pun tak manis. Okey, mana kita nak petik? Saya ada bawah Ustaz. Okey, Maksudnya penanaman tanam cara penanaman dia pun Sekaligus selagi boleh tanam. maksudnya Tapi semampu kita lah. Kita tanam lah. macam yang ni buah yang dah besar, tanya kat sana buah kecil lagi. Bagus lagi. Maksudnya berbeza-beza lah. Beza-beza. So, setahun tu Ni Ustaz. Kita petik Ustaz ni. Dah masak. setiap bulan pun ada hasil. Betul. Dia sebenarnya macam ni Ustaz. Special nenas yang ramai tak tahu lah. Kita yang tentukan dia berbuah Ustaz. Macam mana? Kita kena letak hormon Ustaz. Letak Kita kena letak hormon dekat pucuk dia. hormon Benih. apa? Hormon tu kita bagi macam benih lah. Okey. Bila kita tak benih, baru dia akan keluar bunga dan buah. Faham tak? Kalau kita tak letak hormon, dia akan berbuah sesuka hati dia. Maksudnya kita paksa dia berbuah. Okey. Kita paksa dia buah. Tu hormon. So kita kena letak hormon setiap pucuk. Dan bila kita letak hormon, Hormon tu nak dapat dari mana? ada jual kedai baja lah. So kalau kita letak hormon kat pokok pucuk dia, dalam 140 hari dah boleh harvest. Katakan saya buat sale. Saya data sales saya ada buat. Kita jadi petani, kita kena buat semua tau. Kita kena dokumen semua tau. Kita tahu kita punya momentum. Macam suatu sale, katakan saya punya seminggu sale saya 1000 biji. Saya perlukan 1000 biji. So saya akan hormon 1000 pokok seminggu. 1000 pokok lagi depan. 1000 pokok lagi depan. Bila sampai masa 140 hari, dah masak. Minggu depan ni masak. Minggu depan ni masak. Ya, jadi dapat hasil setiap bulan. So tak ada kita kalau kita biarkan dia berbuah sendiri, sana masak, merata-rata lah. Itu pentingnya perancangan. Perancangan, berjadual, giliran. Selain tu bila kita ada, kalau kita power marketing, kita tahu trend market tu ada masa rendah, ada masa tinggi. Contoh bila bulan puasa, saya tahu nanas jualan yang agak kurang bagus. Sebab orang tak akan buka puasa dengan air nanas, dengan makan buah nanas, jarang. Ya. Dia akan cari buah temikai, dia akan cari buah yang lebih lembut. Saya tak akan hormon 140 hari. Kalau kena bulan Ramadan, saya akan stop. Sebulan dalam tempoh sebulan. Okey. Faham tak? Awal Syawal pun sama. Awal Syawal pun biasa kalau kita jual, orang masih mood raya, masih pergi ziarah rumah ke rumah, orang masih puasa 6. Kan? Memang sale agak kurang. Saya tahu sebab saya dah alami semua tu. So sebab tu tak ada nas. sebab tu sebagai petani kita tahu keperluan market tu bila yang tinggi, bila yang rendah. So bagus nanas ni kita boleh tentukan tu pengeluaran tu. Saya kalau musim perayaan Cina 40 hari jatuh minggu raya perayaan Cina, dengan satu lagi jatuh pada hujung tahun cuti sekolah. Dua waktu ni permintaan tinggi, minat sangat tinggi. Saya akan hormon paling kurang 4 kali ganda daripada kebiasaan. Sangat tinggi permintaan. Sekarang ni, tuan-tuan sekalian, kita nak dengar pada Cik Hadi. Subhanallah, apakah kebaikan nanas yang ramai kita tak tahu? Nanas, okey. Yang saya tahulah sebut sedikit lah. Nanas sebenarnya ada, yang penting dia ada enzim bromelain lah. Enzim bromelain ni tak semua tak ada pada buah lain. Hanya enzim bromelain hanya pada buah nanas je. So antara yang bagus enzim bromelain ni, dia boleh reduce kita punya kanser lah. Lepas tu bagus juga untuk penyakit gout. Yang kampung saya ni, alhamdulillah pakcik tu bagi saya, dia makan nanas, dia tak boleh dia punya gout. Tapi dia tak beli nanas itu, sebab mahal. So dia beli nanas yang murah sikit lah. Alhamdulillah dia sembuh. Kemudian bagus juga untuk tegangkan kulit. Awet muda lah Zah, mungkin awet muda. Okay, banyaklah kelebihan dia. Sebab tu kita kalau nak tahu, kita panggil nanas ni superfood. Superfood ni maksudnya sangat khasiat sangat tinggi lah. Sebab tu permintaan di negara maju sangat tinggi Zah. Di Jepun, di Korea, sampai sekarang kita tak dapat penuhi permintaan dia orang. Sampai sekarang Zah. Sekarang hasil daripada ladang Encik Adi, pergi ke mana ni? Main banyak nanas. Saya pun kecil, saya sebenarnya ada konsep saya sendiri Zah. Saya ada konsep saya panggil konsep saya ni high value farming. High value farming. Maksudnya saya tak perlu ladang yang luas untuk dapat jana pendapatan yang lumayan. Sebab tu saya buat ladang yang sikit, tak besar, tapi saya dapat untung banyak dengan saya buat produk, dengan saya ada kafe, semua buat kat situ. Faham maksud saya tak? Sebab tu saya suruh petani kena buat konsep saya untuk dapat lagi keuntungan lebih tinggi dan punya pengurusan lebih teratur. Daripada kita buat ladang besar, nak urus lagi banyak,
Lagi banyak Ya. jentera, lagi banyak orang, lagi sakit kepala. Jadi lepas ni kita akan tengok apa ni kafe dan produk yang dihasilkan daripada ni. Tadi kami dah rasa apa ni nanas goreng. First time saya makan. Biasanya kari pak nanas. Lepas tu nasi goreng nanas tu memang biasa juga. Tapi nanti kita akan tengok. Okey, sekarang ni nak petik nanas ni tak sabar. Ni yang tadi nak masak Ustaz. Dah masak? Ni dah masak. Dia kalau ni kita nampak ada kuning ni dah masak ni. Oh, kuning bawah. Dia kuning bawah ni dah start masak. Itu pun dah start masak tu. Sana tu. Macam mana nak ambil? Okay, biasanya kalau kita nak ambil ni kita potong dengan pisau. Tapi kalau tak pakai pisau pun boleh. Jadi kita kepak je. Okey, kepak. Biarlah Ustazah kepak. Baik-baik Azhar ni tajam sikit. Oh, kepak. Dia kepak macam tu tau. Dia tu buah. Tunjuk saya smart nak kepak. Encik pegang. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Oh, kepak. Buat tu. Lagi. Ui, mudah je. Berapa sekian? Oh, macam tu je. Macam tu je. Kenapa kena guna pisau? Mudah je. Kalau pisau, biasa kalau kita macam orang jual. Macam orang jual pisang, dia akan ada tangkai kan. Sebab tangkai tu dia akan lebih tahan lama saja. Oh. Kalau macam ni kita kena jual cepat sikit lah. Oh, kalau pisau potong bawah ni. Potong bawah sikit. Kalau pisau potong bawah sikit. Potong bawah sikit. Okey, faham. Masya Allah. Berapa sekian? Inilah nanas. Ya. Inilah mahkota. Ada satu lagi nak try pot tu. Ustaz pula satu tu. Ni. Okey, Ustaz. Silakan kepak. Biar tengok. Okey. Oh, sama juga. Okey, sama juga. Nak Ustaz Azmi pula. Ustaz Azmi. Boleh. Ni sebab apa jadi? ya? Itu serangga. Kena serangga. Tapi yang tak boleh jual ni tak? Kita jadikan dia sebab tu bila kita buat produk saja, buah macam ni kita akan jual murah kepada peraih. Kita akan jual lelong. So kita akan proses jadi produk. Sebab tu bila saya buat macam konsep high value farming ni, kita tak akan rugi banyak. Ya, semua guna manfaatkan. Apa ni peraih memang datang beli sini. Saya setakat ni saya tak akan jual peraih Ustaz. Tak cukup buah. Tak cukup buah. Maksudnya target encik sendiri. Tak cukup buah. Sebab tu saya buka ladang baru lagi kat Tanah Wakaf 10 ekar. Tanah Wakaf 10 ekar. So sini 8 ekar. Sekarang ni saya buka lagi 10 ekar. Tengah buka sekarang, tengah excavator. Okey, saya nak tanya Cik Adi. Mungkin ada yang berminat. Ada orang yang memang hilang arah tujuan hidup juga. Ada orang yang memang hilang pekerjaan. Boleh ke diorang datang untuk belajar? Ke Cik Adi pun sibuk saya rasa? Saya sebenarnya Ustazah, saya memang pasal niat untuk beri manfaat sebanyak boleh Ustazah. Setakat ni kalau saya tengok foto saya pun ramai saya dah bantu orang. Datang. Ni ya. FB page saya ada. Nama page? Saudagar Nanas. Saudagar Nanas. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, kenapa kami sampai, boleh saya pinjam mic? Boleh. Okey. Kenapa kami datang ke sini hari ini? Kerana di Hijrah Village, Pekampung Hijrah City kita tu, kita nak bangunkan pertanian. Dan subhanallah bila saya minta Puan Haida cadangkan di sini, sebab dikatakan bahawa Encik Adi ni akan guide daripada kosong sampai jadi. Dan ramai juga orang rasa macam, seluas ni, sebanyak ni, adakah orang nak beli nanas? Kan? Di mana nak jual? Nanti kan rugi je. Sebenarnya tuan-puan sekalian, berbakti pada tanah memang tidak akan rugi. Sebab kita sedang melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah. Memakmurkan bumi, tanah ini dengan hasil bumi. Mesti Allah akan pelihara, Allah akan jaga dan Allah akan buka jalan-jalan rezeki. Encik Hadi sebab matlamat dia jelas. Dia matlamat untuk bantu orang seramai mungkin. Matlamat sekian-sekian, akhirat lebih besar. Jadi Allah buka jalan. Sebab itu kita jangan letakkan keuntungan dunia nombor satu. Sebab bila kita letak keuntungan akhirat nombor satu, keuntungan dunia akan datang secara melimpah ruah. Allahu Akbar. Okey, jadi kita dah ambil nanas. Jom. Sekarang ni kita nak naik balik kan? Encik Adi kan? Kita naik balik kan? Okey, jom. Sini tutup sampai pukul 6. Okey. Kalau lalu ni, ada tak jalan tembus nak pergi kafe kalau lalu sini? Susah? Okey, sini juga. Okey, mari. Subhanallah. Oh, malam-malam tak tuan jaga? Pagar tak ada.
Oh, maksudnya dah lah tak ada pagar, tak takut orang curi nanas. Ya, itu bukan pada manusia, itu binatang. Dia ada cara Ustazah nak untuk binatang Ustazah. Kalau Ada cara. kera ke, Ayah? kera ke. Kera je. Saya sebenarnya apa yang saya buat tips kan. Saya Belok kiri ya, belok kiri. antara yang saya buat Ustazah, saya bercakap dengan dia Ustazah. Oh, Saya cakap dia. tak kera datang? Ada, saya cakap dengan saya akan cakap dengan monyet, saya akan cakap dengan tupai. Kalau saya nampak, saya cakap makan jangan makan banyak sangat. Dia tak boleh halang dia makan sebab kita berkongsi dengan dia. So apa saya boleh buat cakap tu, so dia akan makan sikit. Contoh saya memang berlaku bila monyet tu datang banyak tapi dia ambil lah 5 biji, 6 biji. Padahal dia boleh makan semua sekali. Itu memang realiti Ustaz. Tapi kita yakin tak yakin je lah. Kita hidup dalam satu alam yang sama, Ha-ha. kita berkomunikasi. Betul. Kita Kita berkongsi. berkongsi. Tapi Masya Allah, tupai pun kan. Itu masalah juga tupai. tupai Oh, cuba tengok ini. Ni MD2 ni. ni MD2, ni semua MD2. Yang sini tengah je lah. Kelebihannya dia takut nak turun. Ya. Mungkin dia pun susah nak ambil kot sebab tajam. Salah satunya. Tak, monyet memang suka makan nanas. Ya? Kalau buah tu dah masak memang dia suka. Paling suka sekali tupai. Oh, tupai memang mudah. Tupai kalau makan, dia makan sampai habis. Dia makan sampai habis. Sampai tinggal kulit je kat luar. Dalam dah lopong. Tupai. Sebab tu kalau saya buah tu kena makan tupai, saya takkan petik sebab kalau ada lagi dia akan makan lagi. Oh, gitu. Kita jangan petik. Bila kita petik, biarkan dia lah. kalau kita petik nanti dah kecil buah lain. Masya Allah. Okey. Jadi kejap ni kita akan pergi kafenya. Kita akan tengok menu-menunya. Lepas tu macam contohnya air, nanas. Allahu Akbar. Okey. Kan tadi Encik Adi kata banyak khasiat nanas. Selain daripada apa lagi khasiat nanas lah? Nanas sini Zah. Sini. Nak pergi sana boleh? Naik sana. Ke sana lagi jauh. Sana lagi jauh. Sini. Okey. Apa? Nanti ini saya boleh potong ni. Oh, ya. Ah, Okey, tunjuk. Okey, nanti saya tunjuk potong. Boleh? Cuba cari maklumat khasiat nanas. Saya baca. Memang bang. Ambil mic Encik Adi dah lelah dah. Dia nak potong nanas Pak. Mari kita tengok teknik Encik Hadi memotong nanas. Cara gaya pakar. Okey. Subhanallah. Inilah kafenya tuan-tuan sekalian. Tadi saya dah rasa menu dia. Assalamualaikum semua. Tadi dah jumpa dah. Dan saya rasa kagum sebab kebanyakannya orang muda. Subhanallah. Assalamualaikum dek. Sini. Masya Allah. Ni dah borak tadi. Nama siapa? Nama saya Hazira. Umur 27. 27. Ustazah doakan kamu dikurniakan suami yang saleh. Dan nikah belum? Dah. Suami itulah yang saleh dan anak-anak yang saleh-salehah. Masya Allah. Sini kerja sebagai? Tukang masak lah. Tukang masak. Chef. Ada lepas tu dah tutup kedai sebelah sini. Dah tutup. Pukul 6 tutup kan? Okey, menu di sini apa? Ada nasi ayam geprek, ada nasi goreng nanas. Kat sebelah pun ada nasi lemak nanas. Macam-macam ada. Mana tadi menu tadi? Menu ada kat sana. Nanti kita tengok. Okey. Okey, makasih dek. Moga selamat maju jaya. Tengok bersih. Cuba tengok. Masya Allah. Ini Tuan Haji. Perkenalkan diri. Saya Haji Hamzah, kawan kepada Hadi, tuan penyeladang ini. Saya sini datang 4-5 kali kat sini dan tak puas dan akan datang lagi insyaAllah bawa keluarga dan cucu saya insyaAllah. Subhanallah. Tuan Haji Hamzah. Kan datang sini katanya sarapan pun datang.
Apa sarapan, apa menu paling sedap kat sini? Oh, sini terus terang jaga saya suka lempeng tu. Lempeng dengan sambal nenas, kena dengan teh tarik halia. Sambal nanas. Sambal nenas. Memang sedap. Saya ulang balik. Lempeng tu lempeng nanas ke lempeng? Lempeng kelapa, sambal sama nenas. Saya recommend datang masa pada panas makan. Saya punya teh tarik halia tu sedapnya. Dah lama tak minum. Ada kopi nanas. Okey. Subhanallah. Sekarang kita nak tengok ni demo untuk potong nanas. Okey, Tuan Haji, antara sebab lain Tuan Haji suka datang sini, sarapan datang, ada kadang kita tengok ada sekumpulan, boleh bye-bye tak? Masya Allah. Orang muda pun suka lepak kat sini kan? Sebab apa? Sebab suasana ke? Suasana. Lepas tu makanan dia pun best kan? Encik suka makan apa? Tiba-tiba lah Ustazah teman ramah. Sini suka makan menu apa? Nampak macam ada dessert. Ada kopi. Lepas tu dessert lah. Oh, ada dessert. Saya tak pasal ada dessert. Ya. Okey, kita nak tengoklah menu dia macam-macam. Okey, ini Encik suka makan apa kat sini? Ni istimewa. Sedap. Sedap. Saya pun first time datang. Esok insyaAllah saya akan datang lagi insyaAllah. Pelanggan. Cuba tengok suasana. Ini suasananya. Okey. Kemudian ada suasana atas. Okey, ini adalah pokok nenas hiasan yang berbunga. Sebenarnya semua ni adalah kepala nenas. Oh sorry, saya panggil kepala tapi dia pokok nenas. Saya ingatkan Bukan, ini spesies pokok nenas. Tapi dia jenis pokok nenas yang berbunga. Dia tak keluar buah sudah. Oh gitu. Setiap pokok nenas ni ada bunga dia. Dia akan keluar kat pucuk tu keluar bunga, dia tak keluar buah. Masya Allah. So dia macam pokok bunga lah. Tapi dia adalah pokok nenas. Dia spesies pokok nenas. Kita panggil dia bromeliads lah. So bagusnya, dia bunga dia cantik. Sementara tunggu bunga pun daun dia pun dah cantik lah. Betul. Ada bunga ke? Dia ada bunga. Macam sebelah sana tu ada bunga tu. Nampak dah mati dah sana tu. Masing-masing ada bunga masing-masing. Special tak? Special. Okey, jom kita nak tengok. Nak potong buah ke? Kat mana kita nak potong? Kita potong situ. Okey. Tapi tadi kita memang ambil yang tu tadi. Sana kan terang sikit. Okey, jom. Meh tuan-puan. Oh, ini jualan ni. Beza dia. Cuba bezakan yang ada ni dengan tak ada ni. Tadi tunjuk kau. Biasanya kalau untuk jualan di kedai, memang dia akan ada tangkai lah. Ya, Ada tangkai. Biasanya kalau orang tu nak tahan lama, bila tangkai tu dah mula start rosak, dia akan potong tangkai tu lagi. Dia potong sikit lagi dia. Sampai last kali dia buang semua tangkai. Itu antara cara lah. Tapi bergantung pada kita macam mana nak jual lah. Okey, kita nak. Itu hari kami dapat nenas yang manis sangat daripada Tuan Haji Hamzah. Tuan Haji bagi pada kami nama nenas apa? MD2. Masya Allah. Mai. Subhanallah. Boleh kita buka tengok? Okey. Tuan puan sekarang tengok. Dia orang buat pastry nenas. Masya Allah. Pineapple cheesecake. Yang sana tu? Cupcake. Pineapple cupcake. Subhanallah. Lepas tu bawah tu ada jus nenas. Ada lagi 2 lagi dah habis. Masya Allah. Saya? Ya. Maksudnya dia tak ada gula apa. Dia memang jus mata. Kita perah keluar air. Kita pergi sini. Serat kita tempat lain. Kita buang. Okey. So dia memang air saja. Okey, serat buat apa? Serat kita guna inti untuk buat jam ataupun buat tak nenas. Itu yang kata daripada nenas ni boleh hasil macam-macam produk. Dengan cara itulah barulah kalau kita hanya nak jadi petani tanam nenas, jual, mungkin untung tidak meluas. Sebab itu kita minta dengan Allah rizqan wasi'ah, rizki yang luas. Bukan rizki yang banyak. Nak hasilkan banyak nenas boleh. Tetapi dengan ni walaupun nenas tu ladang bukanlah besar sangat, tetapi penghasilan tu luas. Jadi boleh buat pastry, boleh buat kek, air jus. Bagus kita buat produk ni sudah. Kita antaranya bukan setakat beri keuntungan yang tinggi, margin untung yang tinggi. Tapi yang penting kita dapat jangka hayat panjang sudah. Contohnya kalau macam buah ni kalau saya petik,
tempoh dia dalam seminggu, lepas tu dia dah start nak busuk. Ya. Betul tak? Dia tak apa masak Betul. Tapi kalau kita kata kita tak laku buah, kita jadikan produk tahan lama sah. Kalau kita buat jus nanas ni, kita masuk dalam frozen, berbulan-bulan boleh simpan sah. Betul. Frozen. Betul. 6 bulan ke 7 bulan tahan lagi. Ya. Lagi sedap lagi kalau kita frozen kan. Itu yang Tanpa gula. Ni tak gula. tanpa apa-apa ni. Tak ada gula. Ini best seller saya produk ni. Itu yang kadang petani ada kata tak boleh lah nak hidup jadi petani, buah busuk apa. Sebenarnya tu kita kena belajar daripada orang yang telah berjaya buat inovasi. Saya ni saya nak beli ni. Boleh tak cik minta lalu ajak? Saya sebab teringat anak-anak dekat rumah, saya cuma nak tunjuk kapasikan antara cheesecake ni cheesecake. Okay, pineapple cheesecake. Nanti kita buka sah. Tengok. Saya tak pernah rasa pineapple cheesecake. Wah, subhanallah, pineapple cheesecake. Lepas tu, ni, tapi saya tengok tadi orang lelaki kat bawah tu, grup orang muda kat bawah tu pun, dia makan ni. Dia makan ni. Ha. Tengok. Oh, cuma ini buat dalam ni. Okey, subhanallah. Lepas tu, kita nak bawa balik ni. Siapa kalau nak ambil? Nanti kita ambil. Nanti kita ambil. Ni. Puan, bagi. Sebab ni dah buka nanti kan orang memang. Okey. Subhanallah, ini pula adalah maksudnya maka kat sini ada pilihan untuk anak-anak kita. Pineapple cupcake. Ni semua buat sendiri. Saya antara yang saya berkongsi dengan orang, tumpang produk kat tempat saya. Dan semua produk saya membuat. Saya boleh buat sah. Tapi takut tak mampu dan saya memang nak beri sebanyak manfaat yang boleh. Itu saya beritahu tadi. Tapi nanas ni daripada Satu lagi tak. Nanas dia cari. Sebab kalau guna nanas saya tak cukup sah. Nanti lagi susah saya dia. So dia cari lah. So sebenarnya apa yang saya buat masa saya pilih usahawan-usahawan ni, saya pilih orang yang macam saya juga. Saya tak pilih, saya boleh ambil yang bakery yang dah betul-betul established Tapi saya tahu orang yang macam saya ni masih ramai lagi. Yang baru nak bangkit. So orang ni adalah buat kat rumah, homemade dia. Budak umur 20 tahun sekarang. Kalau nak bagi lagi dia punya kejayaan sekarang ni, sejak dia start dia jual kat tempat saya, paling kurang sales dia kepada saya 5,000 sah. Jual ni je. Budak 20 tahun. 20 tahun. Belum lagi produk lain sah. Saya cerita produk lain tu sama je. Berapa sekalian? 20 tahun dah ada, 22 tahun dah ada sale dengan encik saja 5,000. Dan mungkin anak ini bantu mak ayah, bantu keluarga. Okey, jom. Kita nak tengok ni. Nak potong kat mana ni? Ni nanas sambal nanas. Yang ni kita ada chip nanas. Ni semua usahawan bagi sah. Ini pun usahawan bagi. Itu biskut fiber nanas. Biskut nanas. Biskut nanas. Saya kena beli setiap satu. Yelah, ini semua orang tahulah kat nanas. Oh, ini sambal nanas. Sambal nanas pedas. Kurang pedas sikit. Dia yang penting dia rasa manis tu yang special sikit lah. Lepas tu ada kerepek, pineapple dried. Okey, chip nanas. Ini tak lah. Okay. Ini sebenarnya produk mak saya. Oh, ni produk mak. Tak boleh. Kena sokong lah. Kena sokong. Baru berkat. Biar bila berniaga tu nampak mak. Nanti buat saya tengok dia ada. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Okey, nak potong kat mana? Mana boleh amal kat sini. Mana yang tahu dia. Katanya kat atas ni memang orang berebut bila kat atas ni. Rupanya memang cantik sangat pemandangan atas ni. Ini tingkat 1 lah. Bawah tu ground. Maksudnya orang kata tingkat 2 pun boleh jugalah. Kita boleh nampak pemandangan. Adik-adik pergi sana. Pemandangan yang lebih indah. Kawasan Bangi. Ada Ilim. Ada macam-macam lah tu. Masjid. Masya Allah. Sorry. Okay. Assalamualaikum. You from Oman? Oman. What are you doing here? Sorry, can't do that. Oh, just visit. Yes, okay. Yeah, figure out. Oh, okay. Masya Allah. Okay. Barakallahu fiqh. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, Alhamdulillah. Jadi tarikan pelancongan negara juga.
Okey, jadi itulah dia. Ini idea nak buat tingkat atas ni macam mana ni? Memang saya idea saya dah minta kontraktor buat dah. Ni semua idea saya minta kontraktor yang buat lah. Ya. Bukan bidang saya tapi saya punya idea lah. Sebenarnya Ustaz dah, saya buat kan saya beritahu tadi saya rancang idea ni saya dapat idea ni 2019. Ya. Dalam tempoh tu saya belajar. Saya banyak pergi melawat tempat-tempat agrotourism. So saya ambil yang ni kelebihan dia saya satukan jadi kat sini. Masya-Allah. Sebenarnya ada banyak lagi saya nak buat. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Kita doakan. Kejayaan demi kejayaan. Okey, jom kita turun. Okey, nak potong di mana, Cik? Kita nak tengok tutorial. Takut kotor ni atas ni. Oh. Okey. Subhanallah. Okey, kita tengok tutorial. Ya Allah, pegang tangan macam tu je tuan-puan sekalian. Kalau kita jenuh lah. Jenuh. Atas bersilat kat dapur. Masya Allah. Tengok sini. Ha. Hebat. Pegang gitu je. Tangan tu. Oh, terbaik. Tangan tu macam dah kalau kita tu kan kena ujung-ujung tu tajam, Masya Allah. Betul lah. Pegang kepala. Saya tak suka, ada orang suka potong dia macam ni. Buang kan. Tetap juga nak potong macam ni. Dia lagi Betul. jimat lah. Saya tak suka bazir. Sama lah ya. Dia memang lambat sikit lah. Tapi kalau nak cepat memang kena potong. Tapi banyak isi akan jual lah. Ya, betul. Memang cepat. Tapi kalau saya suka. Ya, cara tradisional lah. Memang Ambil masa tak banyak orang rasa tak sampai 1 minit tak? tak, saya rasa saya dah elok je dalam 1 minit. Kita boleh buat pertandingan ni untuk nenas ni. Okey. So tak nak buat rasa terus? Nak boleh. Masya Allah. Nenasnya memang teramat manis. Ini fresh yang kita baru petik tadi. Kita terus nak makan. Sifat nenas dia takkan manis sama daripada bawah ke atas. Maksudnya biasa nenas yang atas yang bawah lebih manis daripada tengah, yang tengah lebih manis daripada atas. Ya. Tapi kalau orang yang urus ladang yang bagus, pemajaan yang betul, dia akan dapat kurangkan kemanisan, perbezaan kemanisan buah yang bawah dengan bahagian atas tak terlalu jauh. Masya Allah. Faham tak? Ya. Maksudnya kalau biasanya kita ada buat ujian kemanisan, kalau kata bawah dapat 18, atas dalam 16, 15 okey. Kalau kata bawah 18, atas dapat 12, dapat 10, terlalu jauh beza, dia kurang okey lah. Oh, ada ujian kemanisan? Ada. Sebab tu penting kita kena tahu baru buah kita berkualiti. Bila buah berkualiti, kita nak jual tak susah. Sebab ada orang dia makan bahagian manis, bahagian tawar tak makan. Tak makan. So kita bagi saya sebagai petani, kita kena educate customer. Dengan cara tu customer akan royal dengan kita. Itu Betul. tip dia. Ya. Kita okey nak rasa. Okey, jadi kita nak ambil, Encik ambil. Rasa atas tu betul, rasa tengah, rasa bawah. Encik duduk. Duduk rasa Encik. Itu bawah. Bawah Tak. Wah, makan di atas. Makan pada atas dulu. Atas tu manis ke tawar? Manis. Atas pun manis. Boleh. Masya Allah. Saya takut tak habis. Saya berkongsi je. Manis. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ni buah petik tadi, Zazah petik ni. Yang kami petik tadi, fresh. Saya sendiri petik. Atas pun warna putih tu. Nampak macam muda tapi tak beza sangat atas bawah dan sangat manis. Tuan-puan sekalian, lokasi ni di mana? Cari saja Saudagar Nenas. Bertempat di Sungai Merak, Selangor. Bangi. Sungai Merak, Bangi, Selangor. Cari je Saudagar Nenas. Follow FB Encik Hadi. Siapa yang subhanallah tu lah. Tuan Haji Hamzah kan? Tuan Haji Hamzah kan? Tuan Haji Hamzah ni, subhanallah, saya sebelum jumpa dengan Cik Hadi, dia dah bercerita dah pasal apa? Pasal Cik Hadi. Tuan Haji Hamzah, cuba cerita Tuan Haji. Apa yang Tuan Haji admire, macam kagum dengan Cik Hadi ni?
Orang muda sebab katanya Tuan Haji dah mula berkenalan masa tak ada kafe lagi, masa baru nak start menanam. Jadi apa yang jadi kagum sangat tu? Sebenarnya Sungai Murab ni tempat saya mencari rezeki. Saya ejen hartanah banyak di kawasan Sungai Murab. Sekali saya bersih-bersih saya nampak Cik Adi tengah bekerja kat depan tu. Masa tu kafe belum ada kan. Dan dia beritahu hasrat dia untuk buat kafe ni. Dan saya follow. Saya tengok sampai dah naik, sampai dah jadi. Dan Alhamdulillah masa buat opening tu dia panggil kita bawa beberapa sahabat daripada Darushifa. Kita baca Yasin sikit solat hajat untuk minta ada lindung daripada gangguan di tempat ini insyaAllah. Lepas tu saya follow jadi customer sekali insyaAllah. Jadi apa prinsip yang Tuan Haji kagum dengan Encik Adi ni? Ya, dia punya Semangat juang. semangat juang. Dan dia katanya yang saya tabik dia tidak berkongsi. Saya ingat dia berkongsi 2-3 orang. Dia kata dia seorang-seorang dia. Tuan bagi Lone Ranger. Lone Ranger. Itu yang saya tabik lah. Saya Subhanallah. tahniah pada dia. Ya. Encik Hadi, lepas tu tadi saya datang, saya bawa ada seorang wanita yang duduk entertain. Dia cakap, Ustazah gini-gini. Rupanya isi Encik Hadi. Jadi Encik Hadi berkongsi rahsia kejayaan. Sebenarnya pemilik ataupun peniaga, dia kena tahu A to Z. Dia kena mula daripada bawah. Kalau kita fikir terus nak jadi bos, bagi arahan je pada orang bawah, boleh berjaya tapi mungkin tak kekal lama. Boleh berjaya tapi mungkin tak meluas. Jadi tuan-puan sekalian, Cik Hadi ni, Tuan Haji Hamzah saksi, dia kenal daripada Cik Hadi sendiri yang pergi duduk menanam, kan, belajar sendiri. Subhanallah, barulah maksudnya kita tahu semuanya, selok-belok, insyaAllah bertahan lama. Jadi tuan-puan sekalian, nak tunjuk ada yang pelik, boleh tak? Sebenarnya itu apa? Ada yang pelik. Tuan-puan sekalian. Ikan ni letak je. Tak, ini nanas macam mana ni ya? Faham tak? Macam, okey, ini bawah ni besar, lepas tu atas ni. Encik Hadi. Ini sebenarnya nanas apa macam ni? Ni pelik. Ini nanas Yankee. Yang ni nanas, yang ni kita ni. Yang saya cakap tadi bawah tu yang boleh kopi mata. Yang ni nanas Yankee. Ya, kenapa dia macam tu? Dia ni saya beritahu tadi, sulur dia keluar waktu dah berbuah, dah keluar sulur. Ini semua kita Benih boleh dia, benih. ambil. Okey, tuan-puan sekalian, setiap ini kita boleh ambil untuk tanam nanas baru. Nama nanas ni apa? Yankee. Nanas Yankee. Okey, susah nak sebut. Okey, nanas Yankee ni ketika sedang berbuah, buah ni akan besar lagi lah. Besar sikit lagi, dia dah keluar benih baru. Benih baru ni kita boleh ambil dari bawah dan kita boleh tanam dan dia menghasilkan buah yang baru. Okey, nanas lain, satu nanas, satu ini ke ada juga yang banyak benih? Untuk yang Yankee ciri dia memang akan keluar banyak benih kat sini Ustazah. Ya. Tapi kalau ada nanas tu, dia keluar benih selepas berbuah. Okey, Sebab- selepas kita ambil buah. Tu benih dia. Tadi kita nampak kat bawah tadi. Ya, tuan-puan sekalian, inilah namanya benih nanas MB2 yang terlalu manis dan lidah saya dah makan banyak dah nanas semenjak datang ni. Dia tidak lidas, maksudnya tak pedih lidah tu. Ini siapa yang nak datang beli dan tanam dekat rumah, belakang rumah, ada tanah kosong, boleh datang. Ini berapa Encik? Sili sebenarnya saya jual RM2. RM2. Kalau beli beli borong banyak saya akan kurang. Tapi saya rasa murah, RM2. Tak mahal tu. Ya? Mahal. Subhanallah. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Saya tu mahal lah. Bagi saya RM2. RM2 Encik. Murah. Dia Sebab? sebab mahal Ustazah. Sebab nanas benih ni dia keluar selepas berbuah Ustazah. Encik. Jadi takkan keluar banyak. Dia akan keluar satu-satu. Ya. Maksudnya kita dah tuai ni baru keluar benih yang kedua Ustazah. Okey. Dia takkan keluar benih yang kedua selagi benih pertama ni tak habis. Nampak? Okay, ni keluar banyak kan? Ya, betul. So, tapi MD2 dia keluar satu. Ya, satu. Ada juga keluar dua. Lepas tu kita tanam yang ni. Ada yang benih jual 2 3 tapi nombor satu pokok satu benih je Ustazah. Jadi kalau selagi kita harvest benih ni, dia takkan keluar benih yang kedua. Okey. Sebab dia bagi makan kat benih pertama. Okey, lepas tu keluar yang kedua. Kita dah petik keluar benih kedua, petik keluar benih ketiga. Sebab tu saya cakap tadi tempoh MD2 ni lepas kita harvest, kita ambil masa tempoh yang panjang, 8 bulan paling kurang. Untuk kita tuai benih. Masya Yang ni Allah. sebab tu benih ni agak mahal sebab dia kedekut. Ya. So, faham tak? Dia kedekut nak bagi benih kat kita. Tapi murah lah Encik jual RM2. Tak. Kalau jual runcit lagi murah. Lagi Tapi kalau murah. jual borong.
Borong. Okey, tuan-puan sekian, maksudnya siapa yang nak ni boleh beli benih kat sini macam-macam. Kena cari Encik Hadi, saudagar ni. Ada tak dalam tu makanan kita dah dikemaskan Tak, saya nak tunjuk ni, apa ni? Nenas goreng. Ada. Okey, ini tadi yang kami makan. Sorry ganggu. Masya Allah. Okey. Okey, ini kafe bahagian dalam. Aircon sejuk. Terkejut. Dia terkejut. Subhanallah. Ini adalah rupa nenas goreng. Dik, cuba cari tu. Tekan tu. Puan, tolong tekan Swiss lampu. Goreng. Ini tadi kami makan tak habis lagi. Rupa dia punya pinggan pun ni tempah khas ke ni? Ada jual ke pinggan macam ni? Beli. Ya Allah, tak unik. Maksudnya unik ni ada pinggan nenas. Okey, tuan-puan sekian ni adalah nenas goreng. Nenas fresh lah ni kan? Ya Allah, subhanallah, tuan-puan sekian, saya makan tadi first time saya makan nenas goreng. Dia memang sangat sedap. Dia akan bagi dengan ni. Dengan cili kicap dan cili kicap. Okey. Sos kicap ini, sambal kicap ni pun sedap sangat dia buat. Sangat sedap. Perfect. Rasa dia perfect. Ini adalah nasi ayam penyet, macam-macam lagi menu. Ni menu. Di sini. Okey, tuan-puan sekalian, ni menunya. Jadi, kita sokonglah ya perniagaan Melayu musim kita yang sangat berjaya daripada kosong sampai ke tahap ini. Tengok. Ada menu sarapan pagi, nasi lemak yang goreng, nasi lemak telur, lempeng kelapa, ni. Pasta and grill, lamb chop, chicken chop. Ui, semua ada, smoked beef. Okay, pine plate. Lepas tu, set karipat. Karipat nenas daging, ini memang unik. Set nenas ni, set roti bakar, jam nenas dan butter. Ni, menu Nusantara, ayam penyet, ayam geprek. Saya makan ayam geprek tadi. Set sup kaki kambing, apa semua, pastries. Ada macam-macam pastries lah. Jadi tuan-puan sekalian, ini antara menunya, lepas tu air-air di belakang. Ini saya nak tunjuk, saya ni bukan peminat, minta maaf lah, bukan kata tak suka, tapi saya bukanlah peminat karipat. Tapi karipat dia tadi, saya bila makan, ya Allah, orang tak minat karipat pun jadi suka. Tuan-puan tengok karipat dia memang sangat rangup. Lepas tu intinya adalah nenas. Nenas dengan black pepper. Memang unik. Ayam ataupun daging. Saya tak pernah rasa inti karipat macam ni. Dia buat nenas, hirisan nenas, lepas tu campur black pepper, kita boleh pilihan daging ataupun ayam. Tapi ini kan kita dah tempah 2 jam yang lepas ni, tapi kerangupan tu sangat rangup dan sangat sedap. Bersungguhnya. Lepas tu air nenas. Jadi subhanallah, kita nak dengar kata-kata akhir. Tuan Haji, nak balik dah? Jumpa lagi. Ya, selamat. Ini, kejap. Ini ayahnya, kawan rapat yang selalu ni, Puan Khairunisa yang deko-deko tu. Mami deko, daddy deko. Terima kasih. Kesalam pada makcik. Okey, kesalam. Okey, jadi sebagai penutup, Masya Allah kita nak dengar. Okey, kita duduk situ. Encik, Kak Saudagar Nenas. Kata-kata akhir daripada Tuan Saudagar Nenas. Okey, tujuan kami datang dengan tim adalah untuk belajar daripada Tuan Hadi Saudagar Nenas. Belajar tentang bertani, belajar tentang survivor, belajar tentang perjuangan, keikhlasan, dan kami dapat lebih daripada yang kami jangkakan. Dan kita bersyukur sebab kita sebagai manusia, kita kan khalifah Allah, bertanggungjawab memakmurkan bumi Allah. Jadi apabila ladang sebegini indah, tersusun, sistematik, diberikan kepada orang yang mengenal Allah, kan, orang yang amanah, subhanallah, dia jadi begitu sempurna. Memang kita tak akan sampai tahap sempurna, tetapi ini lebih daripada expectation jangkaan saya sendiri. Jadi sebagai kata-kata akhir, mungkin nasihat Tuan Hadi sendiri kepada orang Melayu Islam kita, ataupun umumlah asalkan orang Islam. Lepas tu kepada orang muda, kepada orang yang sedang berusaha, sebab Cik Adi pernah lalu tahap yang jatuh kosong, tak ada apa-apa. Apa nasihat Cik Adi dan bagi kata-kata motivasi lah. Okey, pertama sekali apa yang saya lalui lah saya berkongsi dah Zah. Pertama sekali kita kena perbetulkan diri kita dengan Allah lah. Sebenarnya banyaknya kita rasa kita okey, sebenarnya kita okey. Dalam surah Al-Kahfi boleh beritahu
So kita rasa kita okey. So alhamdulillah masa saya pembentukan diri, lepas tu tapi yang saya nak berkongsi sikit lah masa saya betul-betul taubat lah Sah. So saya tak sangka yang Tuhan bagi nampakkan saya apa yang saya buat silap dulu lah. Yang tak pernah saya terfikir, saya teringat balik. Itu yang saya nak sikit nak kongsi. So sebab apa kita buat macam tu? Sebab saya niat memang nak berubah lebih baik. Bila kita perbentukan diri kita dengan Tuhan, Tuhan akan bantu kita. Walaupun kita susah macam mana, cuma Tuhan takkan bagi kita ada yang cepat, ada yang lambat lah. So alhamdulillah walaupun Tuhan bagi saya tempoh yang lambat untuk naik, tapi konsisten. Maksudnya dia akan naik sikit. Sebab bagusnya saya alami semua peringkat tu. Peringkat yang setiap peringkat saya hadapi. Jadi bila saya alami peringkat tu, walaupun ujian datang pun saya akan naik, boleh naik sebab saya dah rasa semua peringkat tu. Itu antara tip yang saya nampak patutnya peniaga-peniaga untuk orang luar nak berniaga. Jangan berniaga kita buat terus nak buat besar tapi kita tak rasa pahit, manis, perit itu daripada bawah. Selain tu saya kalau buat sesuatu memang saya sendiri buat lah. Saya tak akan lepas tangan kepada orang lain buat. Contohnya macam konsep saya buat sekarang ni, walaupun saya buat agrotourism, kafe tetap saya minta wife saya jaga. Sebab kita tak boleh tinggal apa yang kita tak boleh bergantung sepenuhnya kepada orang lain sebelum kita betul sendiri faham apa yang kita buat. Macam saya lebih bertanaman lah. So saya lebih fokus bertanaman dan wife saya lebih pada untuk kafe. So macam saya dulu, taklah orang akan nampak saya apa yang saya dapat sekarang lah. Tapi diorang tak nampak macam saya susah dulu lah. So kalau orang kata nak berjaya, jangan nampak saat kita berjaya. So dia kena tengok macam mana dia susah dulu lah. So macam masa saya susah pun saya tengok juga inspirasi daripada orang lain juga. So macam mana dia susah dan jatuh, dia bangkit balik. Biasanya orang yang macam ni dia akan lebih bertahan daripada orang yang terus berjaya sebab dia dah lalui pahit-mahit tu lah. So kalau katakan masa zaman PKP dulu ramai yang tak ada kerja so tak ada sebab kalau dia nak berjaya tu dia kekurangan serba-serbi lah. Sebab saya sendiri pun serba kekurangan dulu lah. Tapi maksudnya taklah kita dah, jadi kita bila sampai level tu kita janganlah sampai nak cepat target, cepat kaya lah. So kita kena pasang tak mahal. Yang penting kita set matlamat kita tu. Yang penting bagi saya lah, matlamat utama saya untuk bekalan saya untuk akhirat lah. Yang bila kita set macam tu, kita akan berusaha untuk beri manfaat sebanyak yang boleh. Itu yang saya macam sekarang ni, saya lebih suka berkongsi apa yang saya dapat supaya diorang bila berjaya saya rasa gembira untuk dia lah. Itu yang saya dah mula. Sekarang dah banyak ustaz dah datang bukan setakat yang personal saja, termasuk yang secara formal dah banyak dah. Agensi kerajaan tu dah nak datang buat lawatan antaranya hujung bulan ni dengan awal bulan depan So diorang nak datang dalam daripada yayasan pun dia datang. So yayasan pun belajar daripada saya macam mana diorang buat konsep ni. So saya memang suka diorang datang. Dan saya tak ada cas apa-apa pun. Saya sampai kalau orang Tanah Lenas saya berkongsi apa saya nak dia berjaya, saya akan beritahu apa kena buat. Kalau ada setengah orang nak ada khidmat konsultan kena bayar saya tak ada. Saya akan bantu dia. Maksudnya saya akan bagi tahu guide apa kena buat. Malah saya kena bagi bantuan yang kajian bagi, Mafi bagi So benda tu bila bantuan datang tu dia akan memudahkan kita lagi untuk lebih cepat untuk target kita nak. Setiap yang kita buat mesti ada target. Saya ada target masa pendek dengan target masa panjang. Tak ada target ni kalau tak ada kepada petani, dia tak akan pergi ke mana. Sebab target ni yang menentukan dia untuk kejar dan berusaha lebih kuat. Contohnya saya target nak 10 hektar dulu, saya target 2 tahun. Alhamdulillah sebelum 2 tahun saya dapat 10 hektar dah. 5 tahun saya target nak agrotourism. Alhamdulillah lagi sikit 5 tahun saya dah dapat dah agrotourism. Macam tu. Dia kena ada kena target. Kalau tak ada target, kita buat macam tak ada tuju yang cepat. Kita akan lambat. Itu mungkin yang saya boleh kongsi lah sedikit sebanyak lah. Okey, Encik selaku yang pemerhati, apa semangat Encik dapat? Mungkin semangat tu lah Encik boleh kongsikan supaya orang lain pun dapat sama. Okay. Alhamdulillah. Pertamanya, Alhamdulillah kita berada di sini hari ini di tempat yang sangat-sangat indah dan sungguh terinspirasi dengan Encik Hadi sebagai orang muda yang bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk menghasilkan satu
produk yang terbaik bagi saya lah, uh, daripada tanah yang kata hutan ini kosong di sini, di atas bukit ini, dan mampu untuk dijadikan satu tempat yang di mana dilawati dan juga dijadikan satu tumba ketenangan. Makan minum semua orang, ramai orang. Dikatakan pada hujung minggu ni memang sesak, parking, tempat dah penuh dan sebagainya, Masya Allah. Apa yang saya boleh belajar adalah kita kena fokus dalam sesuatu apa yang kita buat dan kemudian bersungguh-sungguh dan lakukan dengan sepenuh hati. Kemudian bila lakukan dengan sepenuh hati, fokus, kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dipermudahkan, biar apa jua cabaran dan halangan di hadapan kita, kita kuat dan jadi insya-Allah, masya-Allah, moga-moga suatu hari nanti kita boleh juga menanam seluas-luasnya nanas di Perkampungan Hijrah, Ustaz Azmi. Tukar kepada 38 hektar tu Perkampungan nanas. Insya-Allah. Allahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sebagai penutup, Encik Hadi dah kupas banyak, Encik Tengku juga dah kupas banyak, Ustaz Azmi yang akan menggerakkan sama-sama Puan Haida dan tim kita semua, dan anda sebagai saksi kedatangan kami di sini adalah untuk belajar, dan kita sama-sama belajar. Tuan-puan yang melihat juga, kita doakan sikit tempat ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana, ya Allah, berkatilah kami ya Allah. Allahumma barik hadzal makan, ya Allah, berkatilah tempat ini ya Allah. Berkatilah ladang ini ya Allah, wa ahliha, dan seluruh ahlinya, seluruh stafnya, dan seluruh siapa yang datang, siapa yang pergi ya Allah, berkatilah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan ladang ini adalah satu ladang yang bukan sekadar membawa keuntungan dunia. Tijaratan lan tabur ya Allah, tijaratan lan tabur. Ia sebuah perniagaan yang tidak akan merugikan ya Allah di dunia dan juga di akhirat. Berikanlah perniagaan ini perniagaan yang menguntungkan untuk dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungilah ya Allah, ya Hafiz yang Maha menjaga. Ya Muhaimin yang Maha mengawasi. Lindungilah dan awasilah apa yang diusahakan dan mereka yang mengusahakan daripada segala gangguan, hasad dengki manusia, gangguan makhluk yang zahir dan gangguan yang batin ya Allah. Segala-galanya ya Allah, kami bertawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik penolong kami ya Allah. Ya Allah, berilah kejayaan kepada umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih di antara sekian pengasih. Farij 'alal muslimin ya Allah, bangkitkanlah semangat orang Islam. Kuatkanlah semangat orang Islam ya Allah. Sesungguhnya kami adalah khalifah-Mu. Kami juga adalah hamba-Mu ya Allah, mewakili untuk memakmurkan bumi ya Allah. Maka lahirkanlah lebih ramai lagi hamba-hamba-Mu seperti hamba-Mu yang bernama Hadi ini, isterinya dan tim-timnya ya Allah. Berikanlah ya Allah semangat juang kepada kami untuk melestarikan, menyuburkan alam ini dengan amanah, dengan kejujuran ya Allah, dengan mengembalikan kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar nanas, Encik. Subhanallah. Okey, jadi kamu boleh tunjuk keliling. Terima kasih banyak Encik Adi. Tadi bukan punya boleh tengok matahari, hilang jelak. Dia nampak waktu yang lebih tinggal. Hilang nampak. Ya. Lepas tu kepek-kepek nanti kan bagi tahu puan jumlah. Ustaz, sini boleh guna kad Boleh. Abang, bagi kad bang. Wait.
Nak cuba kopi nanas. Rasa kopi lah. Dan nanas. Untuk ini, nak setengah. Kita beli. Ada sachet? Ada jual sachet? Ada jual sachet? Kopi nanas tu. Kotak. Saya nak makan. Oh, dia tak ada, kita boleh baca sendiri. Sachet tu. Sachet. Ada jual? Oh, sachet. Saya sebut salah. Bagi Muaidah. Jadi boleh bagi dia. Semua.